Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Haji Taib Kampung Sungai Buaya yang dimulakan Tok Ketua Kampung kita, Tok Darus, seterusnya alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat, kasih sayang dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sedikit masa yang ada antara maghrib dan isyak seperti yang telah kita jadualkan, kita sambungan pengajian faraid kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Alhamdulillah, malam ini mudah-mudahan kita hadir ke majlis ilmu ini semata-mata niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tahniah kepada tuan-tuan dan juga puan-puan kerana termasuk dalam golongan orang yang senang. Senang ni bukan bermakna banyak harta. Kalau kita tanya dengan orang apa makna senang, siapa dia orang yang senang? Dia ada banyak tanah. Tak, itu bukan orang senang. Itu orang yang banyak tanah. Kalau kita tanya siapa orang yang senang, orang yang ada banyak duit dalam akaun dia, ada banyak saham berjuta-juta. Tak, itu bukan orang yang senang. Tapi itu orang yang banyak duit. Ada kereta mewah, Velfire, Alphard dan sebagainya, itu bukan orang senang, tetapi orang yang ada kereta mewah. Jadi orang yang senang ni bagaimana? Kata ulama, orang yang senang ini adalah orang yang ada masa untuk beribadat.
tidak terkekang dengan apa-apa urusan bila mana dia nak beribadat. Solatnya tak terikat dengan mana-mana urusan dunia. Mengajinya, puasanya, sedekahnya, baca Qurannya, zikirnya, ada waktu untuk dia melakukan ibadat. Ini yang kata ulama, orang ini orang yang senang. Bukan bermakna harta yang banyak. Bila kata harta yang banyak, belum tentu senang. Malam ni, boleh jadi ada di kalangan orang yang kaya, jutawan, bilioner, tetapi di hospital, sakit. Kalau kita minum air ni, air manis boleh minum, air buah kita boleh minum, tapi orang yang sakit ni jangankan nak minum air yang manis, air kosong pun tak dapat minum. Dia minum juga, tapi bukan ikut mulut, dia ikut jarum. Tu maknanya kaya, banyak duit, harta banyak, tetapi kesenangan untuk dia beribadat terhad. Nak wuduk pun susah, minta bantuan orang lain untuk berwuduk. Nak solat pun begitu juga. Puasa memang tak mampu dah, sebab tak senang untuk beribadat. Malam ini saya lihat ramai, alhamdulillah. Walaupun kata Nabi SAW, antara ilmu faraid ini ilmu yang dicabut di kalangan umatku. Makna cabut ni maknanya apa? Dimatikan alim ulama, kurangnya pengajian-pengajian, kurangnya orang yang memahami dan orang yang mengajarkan. Setahun, 2 tahun kebelakangan ini, alhamdulillah, di tingkatan 5, subjek syariah Islamiah sudah dimasukkan silibus berkenaan tentang faraid. Anak-anak kita yang ambil mata pelajaran syariah tingkatan 5, ambil SPM, ada sedikit dimasukkan bab faraid, tetapi masih belum mencukupi. Tingkatan 6 pun begitu juga, sama ada ambil STAM ataupun STPM, ada juga mata pelajaran tentang faraid, pun masih belum mencukupi. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ta'allamul Quran wa'allimuhan nas wa ta'allamul faraidah wa'allimuha. Hadis yang sama, Nabi tuntut supaya kita belajar Al-Quran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Hari ini alhamdulillah, Quran anak-anak kita yang kecil-kecil dah boleh baca. Tadika pun dah boleh baca, bahkan elok bacaannya, cukup sifat hurufnya, tajwidnya, qalqalahnya cukup berlaku dah. Alhamdulillah. Kerana ada pengajian-pengajian, ada guru-gurunya. Dalam hadis yang sama juga, Nabi menuntut supaya kita belajar faraid dan ajarkan. Dan alhamdulillah, 2-3 tahun kebelakangan ini, kita banyak lihat taklimat, ceramah, bahkan di televisyen juga ada slot-slot berkait tentang faraid. Alhamdulillah, masyarakat dah mula terdedah. Kalau dulu, kalau tanya dengan orang dulu-dulu, saya ada kawan yang juga mengajar faraid sejak tahun 1970-an. Kenalan. Dulu nak jumpa pengajian faraid di Masjid Surau cukup susah. Bahkan kalau ikutkan bab faraid itu ada dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab matlaq ada, dalam kitab fiqh ada. Tetapi bila sampai bab faraid, kebanyakan guru-guru skip. Skip ini maknanya apa? Kita langkah bab lain. Sebab mungkin pada ketika itu belum sesuai untuk diajarkan kepada masyarakat. Kerana waktu itu mentaliti, persepsi kita kuat bila membicarakan tentang faraid ini satu perkara yang aib. Kubur merah lagi, sibuk cerita tentang harta. Tetapi persepsi itu sekarang ini sudah tak boleh, dah tak relevan. Kerana apa? Hari ini lebih 70 bilion harta umat Islam beku akibat kurang pendedahan, tak diuruskan harta pusaka oleh waris si mati.
Dan jangan terkejut, hari ini sahaja lebih 1 juta geran, sama ada geran tanah atau geran rumah, dimiliki oleh orang yang dah mati. Puan-puan faham? Ada geran, ada tanah diusahakan, kebun sawit, tetapi tengok nama geran, arwah munyang, arwah atuk, orang yang dah mati. Sebab kita terlalu selesa. Bangsa lain, saya merupakan juga salah seorang penolong pendaftar tanah, penolong pendaftar pentadbir tanah Kuala Langat, melibatkan urusan penyaksian, pindah milik dan sebagainya. Bangsa lain berlaku sahaja kematian sebulan, 2 bulan terus urus. Tetapi kita majoriti orang Melayu, kebanyakannya bertangguh-tangguh sehingga berlakunya kematian berlapis-lapis. Dalam istilah ilmu faraid diberi nama munasahat, kematian berlapis. Bila berlaku kematian berlapis, urusan pusakanya menjadi semakin sukar. Kematian pertama ayah, tak sampai 6 bulan, setengah tahun mati pula mak. Sepatutnya mak ni dah dikira bahagian pusakanya daripada harta ayah. Tak sampai setahun, anak pula ada yang meninggal dunia. Bila buat permohonan di unit pusaka kecil, didapati kadang-kadang berlaku kematian berlapis, 3 orang, 4 orang dah meninggal waris yang sepatutnya dapat pusaka selepas kematian yang pertama, tetapi ditangguh sampai dia mati. Sampai ke tahap cucu baru nak diuruskan harta pusaka tersebut. Ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Alhamdulillah, sekarang juga kalau lihat di TV Hijrah, ada slot berkait tentang faraid. Biasa tak silap hari Sabtu atau hari Ahad pagi ada slot. Jadi ini salah satu usaha sekaligus kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya belajar dan ajarkan. InsyaAllah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-16 dalam tajuk hukum faraid. Yang lepas kita dah bincangkan tentang sirah, bagaimana keadaan warisan atau pusaka bagi umat sebelum kedatangan Islam, yang mana kita sudah maklum sejarahnya, wanita dan juga kanak-kanak ternafi walau sedikit pun harta pusaka. Jadi siapa yang dapat? Kaum keluarga lelaki yang terdekat dengan si mati, sama ada ayah ataupun adik-beradik lelaki. Sehingga turun ayat faraid, asbab nuzulnya daripada kisah seorang wanita bertemu dengan Rasulullah SAW. Wanita ini merupakan seorang balu yang mana suaminya telah mati syahid dalam peperangan Uhud. Perang bersama-sama dengan Rasulullah, mati syahid. Kemudian harta sahabat yang syahid ini diambil kesemuanya oleh adik-beradik lelakinya. Ditinggalkan waris yang ada cuma isterinya seorang perempuan, isteri memang perempuan lah, dan 2 orang anak perempuan. Maka bertemu dengan Nabi SAW menceritakan, "Ya Rasulullah, aku adalah isteri kepada si Fulan bin si Fulan, sahabat ini, yang mana wafat syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Akan tetapi segala harta milik arwah ini diambil oleh paman anak-anak ni." Maknanya adik-beradik lelaki yang mengambil keseluruhan. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata tunggu sehingga diturunkan ayat, dan turun ayat berkait tentang pusaka. Ayat yang diturunkan di dalam surah An-Nisa, surah perempuan. Kerana apa? Faraid ini
bukan untuk merendahkan martabat perempuan, bahkan untuk meningkatkan darjat dan martabat wanita. Yang mana dulu sebelum ini, sebelum Islam, wanita ternafi daripada mewarisi pusaka. Tetapi selepas datangnya Islam, wanita boleh mewarisi pusaka. Diturunkan dalam surah An-Nisa. Hukum faraid. Hukum yang berkaitan dengan faraid ada dua bahagian, iaitu yang pertama hukum pelaksanaan faraid. Nanti ada dua, hukum pelaksanaan dan hukum belajar. Kita bincang yang pertama tentang hukum pelaksanaan faraid, hukum mempraktikkan, hukum mengamalkan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Hukumnya adalah wajib. Banyak ayat-ayat Al-Quran di akhir ayat yang menceritakan tentang pembahagian faraid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariidatan minallah. Ini kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nasiban mafruḍa. Perkiraan yang telah diwajibkan. Tilka hududullah. Demikian itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah bergaduh, berselisih di kalangan ahli waris baru nak kembali kepada faraid. Tidak, tetapi pilihan yang pertama. Hukumnya wajib. Nanti akan timbul persoalan, boleh ke ustaz kita nak bahagi pusaka muafakat sama rata? Boleh, dengan syarat masuk faraid dulu, baru keluar daripada kaedah faraid. Dalam erti kata lain, tahu dulu berapa bahagian setiap waris mengikut perkiraan faraid. Kerana di situ nanti ada syarat-syarat tambahan untuk kita muafakat. Ada 3 syarat seandainya waris nak muafakat atau sama rata. Yang pertama, di kalangan ahli waris mestilah akil dan juga baligh. Andai misal kata ada waris yang masih kecil, anak yatim, maka tak boleh diambil keputusan dia, beri bahagian dia mengikut perkiraan faraid. Adapun waris-waris yang lain yang sudah baligh, yang berakal, boleh diambil kira keputusan dia seandainya dia nak kongsi atau bahagi sama rata atau muafakat bagaimana cara sekalipun. Ini syarat yang pertama, akil dan juga baligh. Syarat yang kedua, kena tahu dahulu bahagian mereka masing-masing mengikut kiraan faraid. Itu maksudnya kena masuk dulu faraid. Tahu dahulu bahagian mereka, setiap ahli waris, supaya apa? Mereka tahu, setiap ahli warisnya tahu bahagian masing-masing, dan seandainya mereka hendak muafakat sehingga melepaskan hak mereka yang asalnya dari banyak kepada sedikit. Contoh lelaki, adik-beradik lelaki, dia tahu bahagian dia 2, bahagian perempuan 1. Lizakari mithlu hazil unthayain. Tetapi dia nak muafakat, maka dia kena tahu dahulu berapa bahagian lelaki, kemudian dia tahu okey banyaknya sekian. Okey, saya nak kita bahagi sama rata. Ini bahagian saya yang sepatutnya banyak, saya kurangkan bagi kepada adik yang perempuan. Contoh 2 orang adik-beradik, supaya sama rata. Harus boleh. Itu syaratnya, kena akal baligh, kena tahu, dan yang ketiga kena redha untuk menyerahkan bahagian dia yang mana pada asalnya banyak menjadi sedikit. Yang sedikit menjadi banyak tak perlu redha dia. Sebab memang dia nak. Ini yang dikatakan kena dapat redha daripada orang yang asalnya banyak, kemudian bila muafakat menjadi sedikit. Kebanyakan berlaku dalam masyarakat kita, kita tak masuk dahulu dalam faraid, terus bahagi sama rata, terus muafakat. 20 tahun, 10 tahun lepas tu baru tahu. Bila kira-kira faraid, bahagian aku sepatutnya banyak, tapi dulu aku tak tahu. Kalaulah dulu ikut faraid, timbul penyesalan. Ini antara hikmah kenapa ulama meletakkan 3 syarat ini untuk takharruj ataupun keluar daripada kaedah faraid. Terdapat beberapa dalil tentang kewajipan tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
dalil daripada Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Ayat ini masih lagi dalam bentuk umum. Bentuk umum menunjukkan bahawasanya bukan hanya lelaki menerima pusaka, bahkan wanita juga terima pusaka. Ini ayat yang mula-mula turun selepas peristiwa wanita tadi bertemu dengan Rasulullah SAW. Turun ayat ini menceritakan bahawasanya lelaki ada pusaka, perempuan juga ada pusaka. Dalam ayat lain surah An-Nisa juga ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka itu untuk anak-anak kamu. Yusikum, kata ulama tafsir, maknanya adalah wajib, mesti. Bukan harus, bukan sunat, tetapi jadi hukum wajib ataupun mesti. Kerana ianya memberi maksud perintah. Bila kata perintah, hukumnya adalah wajib. Perintah ada dua, sunat dan juga wajib. Perintah yang lazim, mesti kena buat, bermakna wajib. Tak buat berdosa. Ada juga perintah tetapi bila buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, iaitu sunat. Perintah juga tapi tak berdosa kalau kita tinggal. Yang wajib perintah juga tapi berdosa jika kita tinggal. Makna yusi ini adalah perintah yang wajib, mesti kena buat, tak buat berdosa. Dalam ayat yang sama juga kata Allah Subhanahu wa taala, faridatan minallah, pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan dah, menunjukkan bahawasanya manusia ini makhluk yang lemah, makhluk yang tak mampu nak berfikir dan memilih siapa di kalangan ahli waris kita ini. Yang A dapat banyak ni, yang B dapat banyak tu, yang C dapat banyak ni. Kita tak ada kemampuan, akal kita terbatas. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang menentukan ayah banyak ni, ibu banyak ni, suami, isteri, anak-anak. Allah langsung turunkan ayat dan tentukan. Dan dalam bab faraid ini ijma' ulama, tak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang bahagian-bahagian setiap waris. Kerana apa? Jelas dan terang daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW tentang bahagian tiap-tiap ahli waris. Tiap-tiap ahli waris dah ditentukan secara jelas dan terang. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Suami dua keadaan, 1/2, 1/4. Tak ada bahagian lain lagi dah. Dua ni je keadaannya. 1/2 bila si mati, bininya tak ada anak. 1/4 bila bininya mati, ada anak. Isteri pun ada dua keadaan saja, 1/4, 1/8. Maknanya tak ada khilaf di kalangan ulama, semua ijma' muafakat bahagian setiap waris itu dah jelas, dah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiyatan minallah, tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 kata Allah, tilka hududullah, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini, iaitu berkait tentang pusaka, berkait tentang faraid kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Memberi ancaman, kalau tak ikut jadi sesat. Dan nanti kita akan jumpa
tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada perintah Allah merujuk kepada ayat sebelumnya iaitu tentang pembahagian pusaka, maka kata Allah akan dimasukkan dia ke dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang mengingkari ayat selepasnya, mengingkari tentang apa? Pembahagian pusaka. Ini tidak adil. Mengingkari. Dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha wa lahu azabun muhin. Kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Na'udzubillah. Muka surat 18, dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Mungkin ada yang dah faham, mungkin ada yang masih samar-samar. Dalam pembahagian faraid ada dua golongan. Satu golongan yang fardu dan satu lagi golongan yang asabah atau baki. Dan baki ini akan dapat kepada siapa? Lelaki. Biasanya kita fikir, oh asabah ni kepada lelaki. Jawapannya tak betul. Boleh jadi juga baki itu dapat kepada perempuan. Sama ada dalam keadaan asabah bighairi atau asabah ma'al ghairi. Asabah ada tiga jenis. Asabah binafsi, dengan sebab dirinya, iaitu di kalangan lelaki, anak dan ke bawah, ayah, atuk dan ke atas, adik-beradik yang seibu sebapa, yang sebapa, anak adik-beradik, anak buah si mati, pakcik adik-beradik dengan ayah si mati, anaknya, semuanya ini waris lelaki, yang mana bila tiada waris yang perempuan bagi si mati, kita kena cari waris-waris lelaki yang terdekat mengikut turutannya. Turutan paling pertama, turutan furuk, iaitu di bawah, anak, cucu dan ke bawah. Kalau ada, bermakna yang lain dah tak dapat asabah lagi dah. Asabah cuma satu golongan sahaja. Kalau misalnya kata yang di bawah tiada, ada ayah, maka ayah akan mendapat asabah. Adik-beradik tak dapat. Tak payah nak menyanding-nyanding. Tak ada habuannya. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, merujuk kepada perkara faraid. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Ini dalil yang kuat untuk menentukan, menghukumkan bahawasanya wasiat itu tidak sah diberikan kepada ahli waris. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat. Antara syarat-syarat wasiat bukan kepada ahli waris. Kalau misal kata diberikan juga kepada ahli waris, kena takharuj. Kena bahagi dulu ikut faraid, kemudian ahli waris tahu bahagian masing-masing, kemudian sama ada setuju ataupun tidak bahagian yang mereka dapat ini diberikan kepada waris yang telah diwasiatkan. Kalau misal kata ada yang tidak setuju, bermakna wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau misal kata ada persetujuan di kalangan ahli waris, yang mana daripada banyak menjadi sedikit, boleh dilaksanakan, harus hukumnya. Ini biasa juga berlaku di kalangan masyarakat kita, wasiat kepada ahli waris. Ahli waris siapa? Yang mendapat faraid. Dah dapat dah. Diwasiatkan lagi. Maka hukumnya tak wajib bagi waris untuk melaksanakan. Harus dilaksanakan sekiranya di kalangan ahli waris yang lain yang sepatutnya dapat banyak memberikan haknya
kepada waris dalam bentuk wasiat. Jadi bahagian mereka menjadi sedikit. Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut, yakni pembahagian faraid, pembahagian kepada anak yatim, wasiat, adalah batas-batas syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Menceritakan tentang apa? Tentang pembahagian pusaka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami dapat 1/2 sekiranya isteri kamu mati tidak meninggalkan anak. Ayat yang ke-13 Allah memberi galakan sebab dijanjikan dengan syurga bagi yang taat dengan perintah Allah berkait tentang faraid. Ayat yang ke-14 apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Kata guru saya, kekal di sini bermakna satu tempoh yang cukup panjang. Walaupun kita akidah ahli sunnah wal jamaah habis bersih semua kesalahan kita di dalam neraka, kita juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi ayat ini menunjukkan khalidan. Kekal itu bermakna satu tempoh yang cukup panjang. Dan panjang tempoh itu bukan hanya masuk neraka duduk saja. Bukan duduk healing, duduk tepi sungai, tak. Diseksa. Dan siksanya yang menghinakan. Siksa dalam neraka ini ada siksa yang ringan. Maknanya tak kena bakar. Dalam neraka tak kena bakar. Ada. Tetapi diberi pakai kasut dari neraka. Dia tak kena bakar, tapi dipakaikan kasut dari neraka. Bila dipakaikan, panas kasut itu sehingga mendidihkan otaknya. Itu seringan-ringan siksaan di neraka. Dia tak kena bakar, tapi dipakaikan kasut dari neraka. Kita dekat dunia ni, kaki kena exhaust pun dah sakit. Jangankan exhaust, minum teh panas pun tiup. Belum lagi kena bakar. Dan panas neraka tak sama dengan panas api di dunia. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu faraid. Yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Malam ini saya nak pilih seorang untuk kita buat kira-kira pembahagian pusaka bagi warisnya. Siapa volunteer nak? Ustaz, saya nak tanya bahagian pusaka harta saya. Kalau saya mati, saya ada waris sekian-sekian, kita kira sama-sama. Siapa volunteer nak? Percuma. Ni kalau jumpa perunding kena bayar. Ni percuma. Okey, Tuan Haji. Saya nak 5 orang perempuan. 5 perempuan. Saya ada 2 ekor. Macam mana Ustaz? Nak bagi? Warisnya cuma ada anak perempuan sahaja. Semua 5. Isteri ada lagi. Isteri ada lagi. Ini contoh lah kan? Saya tak ada lah. Nak bagi tu. Dia 2 ekor nak bagi 5 orang tu macam mana? Okey, ini kita cerita yang realiti lah. Okey. Tuan Haji ada isteri lagi?
Ada. Okey. Isteri ada seorang ke dua orang? Satu lah. Satu. Kita kena tanya. Dalam proses ni kita kena tanya sebab banyak kes bila yang menuntut ini waris anak contoh, dia tak masukkan ibu tiri dia. Lebih-lebih lagi ibu tiri tu nikah kat seberang. Faham maksud saya? Nikah kat seberang tak daftar. Dia kata dia tak daftar. Tapi isteri dari segi Islam sah ke tidak? Sah. Wajib masukkan juga. Dia tak masukkan, makan harta secara batin. Ada juga kes dia tak masukkan nama isteri yang dah mati dulu. Sebab tu dalam perbicaraan siasatan kita akan tanya, pernah tak berkahwin sebelum ni? Tak, ini kali pertama. Kalau pernah berkahwin, okey, isteri yang dulu cerai mati ke cerai hidup? Kalau cerai mati, okey, ada tak anak daripada perkahwinan tadi? Ada. Ada tinggal bersama? Ada, masukkan sekali. Kalau cerai hidup, cerai hidup, ada tak anaknya? Ada. Tinggal dengan siapa? Dengan maknya. Masukkan juga anak daripada isteri yang pertama. Sebab bila kata anak, merujuk kepada si mati. Tak kira anak dengan isteri semasa dia mati atau dengan isteri-isteri sebelum ini. Bila kata anak, dia dikira waris. Isterinya ada seorang. Ya? Anak perempuan 5 orang. Anak lelaki tak ada langsung. Ayahnya ada lagi. Ayah ada lagi. Ibu saya ke siapa? Ibu. Ini kita anggap misal kata yang bertanya ni satu masa nanti dia akan mati. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Bukan kita mendoakan, tak ada. Kita cuma nak mengira, kalau boleh setiap orang tahu dah. Bahagian waris masing-masing semua dah tahu. Kalau boleh ada fail peribadi tentang faraid masing-masing. Apa hikmah, kelebihan faedahnya, kita tahu waris kita yang ni dapat banyak ni, yang ni banyak ni. Jadi semasa kita hidup, kita boleh rancang harta kita. Sama ada kita nak berikan kepada waris yang ini, mungkin dia banyak jasa dengan kita, dia jaga kita, waktu sakit kita, dia yang bagi makan pakai, kita cebok kita. Maka kita nak bagi lebih kepada dia, kita rancang semasa kita hidup, sama ada nak beri dalam bentuk hibah atau wasiat. Wasiat bukan bermakna wasiat yang tadi, tetapi wasiat bersyarat. Hibah. Hibah ni, hibah bersyarat, biasa kita dengar. Bukan bagi masa hidup, nanti dah mati baru dapat dekat dia. Ibu ada lagi. Ibu saya dah meninggal. Dah meninggal. Ayah ada lagi. Ayah pun dah meninggal juga. Tadi saya. Okey. Bermakna warisnya cuma isteri seorang dan anak 5 orang. Kita anggapkanlah sebab warisnya sikit sangat ni, senang sangat kiranya. Kita anggarkan. Kalau biasa kata bapa ada, ibu ada. Anak lelaki pun ada. Anak lelaki contohlah 3 orang. Anak perempuannya 5 orang. Jadi dekat waris yang ada, yang pertama siapa? Ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, isteri. Yang keempat, anak lelaki. Ada berapa tadi? 3. Anak perempuan ada 5. Jadi dekat sini ada berapa orang waris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang waris. 5 perempuan, 3 lelaki, 8, 9, 10, 11. Ayah bahagian dia berapa? 1/6. Ayah, bila kata ayah, merujuk kepada si mati. Ini pun kadang-kadang banyak berlaku salah faham. Datang anak cerita tentang waris. Ustaz, ayah saya baru meninggal dunia. Yang ada sekarang ini waris saya dengan 2 orang adik-beradik. Dia cakap macam tu. 2 orang adik-beradik ni siapa? Anak kepada si mati ke? Ataupun adik-beradik dengan si mati? Jadi kita kena tanya. Dia kata adik-beradik saya lah. Bermakna anak si mati. Jadi bila kita kata waris ni merujuk kepada si mati. Ayah siapa? Ayah kepada si mati. Ayah dapat 1/6. Ibu juga dapat 1/6. Sebab apa? Nanti kita akan masuk perbincangan lebih mendetail. Sebab si mati ada waris bawah. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Isteri dapat 1/8.
Kerana apa? Suaminya ada anak. Tak kira anak dengan dia atau anak sebelum ni. Kalau misal kata anak dengan isteri dulu, cerai hidup, ada seorang anak, kahwin dengan isteri baru, tak dapat anak, meninggal suaminya, tetap dikira ada anak. Maka isteri ni tadi dapat 1/8, bukan 1/4. Anak lelaki akan dapat asobah. Asobah ni baki. Jadi antara 5 dengan 3, 8 orang ini akan dapat asobah. 8 dengan 6, berapa dia punya GSTK? Gandaan sepunya terkecil 24. Maknanya apa? Kita gandakan 6, 12, 18, 24. Kalau 8, 16, 24. Jadi yang paling kecil 24, antara 6 dan juga 8. Itu maksud gandaan sepunya terkecil. Jadi dekat atas ini kita masukkan 24. 24 bahagi dengan 6. Congak. 4. Bahagian ayah 4/24. Bahagian ibu sama juga, 24 bahagi dengan 6. 4. Bahagian isteri 24 bahagi dengan 8. 3. 3/24. 3 yang fardu ini waris yang fardu kerana ditentukan oleh Allah langsung. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6. Yang bawah ini waris yang asobah, baki. Jadi 4, 4, 3. Jawapannya tu 7. Ada baki tak? 24 tolak 7 berapa? 17. Maka bagi anak-anak ini 17 bahagian. Okey, kita nak kira anak-anak pula. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian dengan bahagian perempuan. Berapa orang lelaki? 3. Nisbahnya 2 dengan perempuan. Jadi dekat sini 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 5 orang perempuan. Kirakan berapa? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke 12? 6 tambah dengan 5, 11. Lelaki kali 2 tambah jumlah yang perempuan. Sebab nisbah lelaki 2. Maka jumlah lelaki kalikan 2 tambahkan dengan jumlah perempuan. 3 lelaki kali 2, 6. Tambah yang perempuan 5. Jadi 11. Jumlah bahagian anak-anak ni semuanya 11. 11 dengan 17 boleh kecilkan tidak? Tak boleh. Maka 11 dikalikan dengan 24. 11 kali dengan 24. 2, 6, 4. 2, 6, 4. Jadi bahagian ayah tadi yang mana asalnya 4, perlu dikalikan juga dengan 11. 4 kali 11, 44. Sebab apa kena kali 11? Sebab 24 ni kali dengan 11 dapat 2, 6, 4. Maka yang bawah ini bahagian yang fardu juga kena kali dengan 11. Bahagian ibu juga 4 kali dengan 11, 44. Bahagian isteri 3 kali dengan 11, 33. Bahagian lelaki dekat sini 17. Setiap lelaki 2, 2 kali dengan 17. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ini bahagian lelaki. Bahagian perempuan 1 kali dengan 17. 17, 17, 17. 5 kali. Kalau kita jumlahkan keseluruhan ini, kita akan dapat jumlahnya 264. Sebab tu dekat geran tanah kita ada pecahan-pecahan setiap nama. Kalau banyak nama, yang ni contoh 3/26 contoh. Pecahan-pecahan itulah yang terbit daripada pembahagian pusaka.
Jadi bagi ayah 44/264, bagi ibu juga sama, bagi isteri 33/264, bagi anak lelaki 34/264, sampailah seterusnya. Kenapa perlu tahu bahagian ini awal? Kenapa perlu tahu bahagian waris ini dengan segera? Kalau boleh, hari ini meninggal dunia, malam dah bincangkan perkara ni. Bincangkan perkara ini 10 minit tak cukup, tak sampai masa 10 minit pun. Sila hari bulan 5 minit tak sampai untuk kita nak bincangkan bahagian setiap ahli waris. Ini yang dituntut dalam agama, segerakan pembahagian. Bukan bermakna hari ini mati, malam kumpulkan geran tanah, kumpulkan geran kereta. Bukan itu maksud faraid. Tetapi nak menentukan hak setiap ahli waris. Tahu dahulu apa faedah, apa hikmah Islam anjur supaya segerakan tentukan ni. Supaya setiap harta waris ada hak masing-masing. Harta peninggalan si mati, contoh, ada 10 ekar tanah. Tanah tu ada sawitnya, ada hasilnya. Kita faham nak berurusan di pusaka kecil, contoh, kita nak kena daftar dulu, kemudian nak tunggu panggil bicara kuasa, tempoh nak pindah milik, masuk nama waris ke dalam geran yang baru, mengambil masa. Itu kalau tak tangguh. Kalau tangguh bertahun-tahun baru selesai. Itu kalau tak ada munasahat, tak ada kematian berlapis. Kalau ada, tangguh lagi. Jadi kena segerakan. Tahu dahulu. Hikmahnya, daripada tempoh kita nak selesaikan urusan daripada A sampai Z sehingga waris ada nama dalam geran tanah contohnya. Ada tak hasil daripada tanah tadi dalam tempoh tu? Ada. Kalau contoh setahun baru selesai urusan, dalam tempoh setahun tu 10 ekar tanah sebulan berapa hasil agak-agak? 10,000 ada. Lebih kurang. 1 ekar 1 tan. 10 ekar 10 tan. Sebulan. Kita anggarkan sebulan 10,000. Macam mana nak bagi kalau kita tak tahu? 10,000 ni siapa punya ni? Tanah belum tukar nama ni. Bila kita dah bahagikan mengikut perkiraan begini, kita tahu dah. Okey, bahagian ayah 1/6. 44/264. Bahagian ibu pun begitu. Bahagian isteri si mati, ni yang menguruskan siapa? Contoh adik-beradik si mati. Yang mati lelaki, dia ada adik lelakinya. Anak-anak kecil lagi, mungkin anak-anak tak ke kebun, sekolah. Jadi yang menguruskan siapa? Adik-beradiknya, yang bukan ahli waris. Ini juga biasa berlaku, yang menguruskan tu bukan waris. Ayah dah tua, dah tak larat nak ke kebun. Jadi yang menguruskan ni adik-beradik si mati atau orang luar sekalipun. Hasil tu pergi ke mana? Ini antara hikmah kita kena tahu dengan segera. Itu kalau tanah ada hasil. Kalau misal kata perkara yang kecil sekalipun, jubah si mati, baju si mati, jam tangan si mati. Ini jam tangan arwah. Dekat jam tangan ini ada bahagian atuk. Yang nak ni anak si mati. Ada bahagian atuk iaitu ayah kepada si mati. Ada bahagian nenek dia iaitu ibu kepada si mati. Ada bahagian maknya iaitu isteri kepada si mati. Ada bahagian adik-beradiknya yang lain. Wajib untuk dia tanya seorang demi seorang. Itu kalau dia tahu siapa waris. Sebab kita dah bincangkan. Kalau tak bincang, ambil macam tu saja. Itu belum kira barang kemas lagi. Ambil senyap-senyap je. Bukan kampung sini, kampung lain. Ya, berlaku. Saya dah kuliah faraid ni sejak tahun 2018. Dan banyak isu-isu yang berkait tentang perkara-perkara yang saya sebutkan ini semua kisah benar. Sebab kurang pemahaman kita tentang faraid, maka kita anggap benda tu perkara yang biasa, perkara yang tak salah. Hakikatnya makan harta batin. Wajib untuk kita minta izin, walaupun hanya sebatang pen. Ini pen si mati. Sebab tu ada kaedah taharus. Taharus ni maknanya keluar daripada kaedah faraid. Sampai satu masa, perlu ke tidak, sekiranya perlu, kena buat. Kumpulkan harta-harta si mati, baju si mati, selipar si mati, kasut yang dah buruk sekalipun selagi mana ada nilai. Kumpulkan dekat tengah-tengah.
angkat satu-satu. Ni siapa nak? Aku nak. Yang lain okey? Okey, bagi. Selesai kita dengan waris-waris yang lain. Sebab hak orang kita tak ambil, dia orang dah lepaskan. Tapi kalau tak tahu, itu masalah yang berlaku. Dan bila tak dibagi kepada waris, bila nak bicara kuasa, dia sengaja tangguh-tangguhkan. Sebab dia tahu dah, kalau bicara awal dah tak dapat lagi dah nak makan macam ni. Jadi tangguh. Ada sebab bertangguh-tangguh, sebab hasil kebun tu dia makan seorang. Na'udzubillah min zalik. Itu kalau harta orang dewasa. Kalau ada di kalangan waris yang anak yatim, bagaimana? Makan harta anak yatim. Na'udzubillah min zalik. Cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang terkasar bahasa, terkuris hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.